الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Allah taala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur kita satu taman daripada taman syurganya. Allah tidak jadikan kubur kita sebagai satu lubang daripada lubang neraka. Dan kita mohon Allah jadikan baki daripada umur kita ini dapat kita melakukan ketaatan dan amal yang saleh. Dan Allah himpunkan kita di sini muslimin dan muslimat di dalam syurga yang firdaus. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya niat i'tikaf di dalam masjid yang mulia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita nak masuk tentang surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur yang mana ulama-ulama kita mengatakan surah ini makkiyatun. Dari sudut kategori, ia surah yang diturunkan di Mekah ataupun surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan ada 8 ayat semuanya daripada surah ini. Surah ini mengandungi pengajaran, teladan, nasihat dan manfaat yang begitu banyak. Naam, ayat-ayat dia sedikit tapi mengandungi makna-maknanya yang banyak. Dan sebab turunnya surah ini, ia adalah kerana orang Yahud mereka kata nahnu aktsaru min bani fulan. Kita ni orang abatu anak beranak, kaum kerabat yang paling ramai sekali. Kita kaum yang paling ramai sekali. Jadi dia berbangga-banggalah dengan banyaknya kerabat, dengan banyaknya perniagaan, dengan banyaknya harta. Maka disebabkan kerabat mereka ni lebih banyak daripada orang lain, anak mereka lebih banyak daripada orang lain, maka melalaikan, maknanya disebabkan itu mereka lalai hingga mereka tidak mentaati Allah dan mereka mati dalam kesesatan tanpa mereka memeluk Islam, orang-orang Yahud. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah turunkan ayat ini kepada mereka. Alhaakumut takatsur. Apa makna alhaakumut takatsur? Telah melalaikan kamu at-takatsur, iaitu dengan berbangga-bangga, dengan banyak berbangga-bangga. Cuma di sini at-takatsur ni berbangga-bangga pada apa? Datang Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia kata berbangga-bangga pada al-amwali wal aulad, pada banyaknya anak, cucu cicit, kaum kerabat, dan juga pada harta. Dan ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Berbangga dengan adanya harta, dengan adanya anak. Banyak orang disebabkannya, disibukkan dia sehingga dia tidak mentaati Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan kata ulama, sebahagian anak ni
a'da'ul lakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat dia jadi musuh kamu. Anak ni tuan-tuan, bukan semua, sebahagian daripada mereka dia jadi musuh kamu. Sebab tu dalam Quran sebut yauma yafirru mar'u min akhi. Hari kiamat ni hari di mana seseorang tu dia lari daripada saudara tu. Wa ummihi wa abihi, lari daripada ayah dia, daripada mak dia. Mak lari daripada anak kerana dulu dia tak tunaikan hak dia kepada anak. Anak lari daripada mak kerana dulu dia tak tunaikan hak anak kepada sebagai anak kepada seorang ibu. Suami lari daripada isteri kerana dulu dia tidak menunaikan hak isteri yang wajib ke atas dia. Dan isteri lari daripada suami kerana dia tidak menunaikan hak dia sebagai isteri terhadap suaminya. Dan kadang-kadang hatta kata ulama, kawan dengan kawan memang atas dunia dulu mengetih sekali, tapi bila di hari akhirat saling lari, melarikan diri di antara satu dengan yang lain, saling memusuhi di antara satu dengan yang lain. Maka kata ulama, sebahagian daripada anak ni ada dia tu jadi sebab ayah ni buat dosa, jadi sebab ibu dia ni jatuh di dalam dosa. Subhanallah. Kadang-kadang maknanya apa? Mereka ini sibuk dengan kemewahan dunia, dengan anak, dengan berbangga-bangga dengan banyaknya kabilah, banyaknya bilangan kaum kerabat. Oh ni kawasan ini anak beranak saya belakang ni, ni kaum kerabat saya belakang ni. Maka hingga jadi lalai dia daripada mentaati Allah, daripada dia beriman kepada Allah. Tapi bukan maknanya salah memiliki anak. Memiliki anak ini satu perkara yang baik, terutama anak yang dia peroleh itu anak yang saleh, yang menjadi idaman bagi setiap orang ibu bapa. Tuan-tuan, kalau seseorang tu dia memperolehi anak dan niatnya baik mendidiknya sehingga anak dia jadi anak yang saleh dan salihah, itu kebaikan, kerana dengan anak ni menjadi penyebab dia taat kepada Allah. Hatta kalau dia mati pun, setengah riwayat ayah dia pelik, mak dia pelik daripada mana amalan-amalan yang dia tak buat sebelum ini datang kepada dia ke kubur yang menggembirakan dia. Ini hasil daripada tarbiyah dia dulu kepada anak-anak yang menjadi anak yang saleh dan salihah. Jadi rugilah kalau kita jadi ibu bapa, kita tak berjaya mentarbiyah seorang anak sehingga dia jadi anak yang saleh atau anak yang salihah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, anak-anak ni zinatu hayati dunia, dia adalah perhiasan dunia. Maka jangan disebabkan mereka kita jadi sibuk daripada mentaati Allah. Kadang-kadang orang seseorang tu Allah luaskan dia dengan harta, maka jangan dia tenggelam dengan harta daripada dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia buka kedai, bila buka kedai datang pelanggan membeli, kemudian makin ramai. Dekat dengan waktu asar, Zuhur tak solat lagi. Dia kata pada diri dia, mula-mula dia kata nantilah nak ujung-ujung nanti kita solatnya orang tengah ramai. Bila nak dekat dengan waktu asar, dia kata kepada diri dia, tak apalah Zuhur ni nanti kita solat Zuhur nanti di waktu asar, saya qada solat tersebut. Bila di waktu asar pelanggan datang ramai, maka dia kata nantilah waktu maghrib. Bila sampai ke waktu maghrib, waktu isyak, tutup kedai, balik dalam keadaan penat. Zuhur tak salat, asar tak salat, maghrib tak salat, isyak tak salat. Berlaku tak benda ni dalam masyarakat?
tengok pasar malam, buka pukul 3 lagi dia datang pukul 3 pun bahan yang dia nak sedia tu sebelum tu lagi. Zuhur tak ke mana, asar petah lagi pelanggan mula datang, maghrib bahkan isyak, oh dah balik penat, simpan barang, bersih tinggal mangkuk, maka balik penat. Hari ni mungkin hari pertama dia qada dari zuhur sampai isyak. Lepas isyak dia qada. Hari kedua tak larat dah. Hari ketiga tinggal. Sampai umur 50 tahun, Ustaz, ada tak pendapat tak payah qada? Dia mulalah cari pendapat tak payah qada. Subhanallah. Dia sibukkan dengan dunia sehingga dia tinggalkan yang wajib ke atas dia. Sebahagian orang dia masuk dalam perniagaan macam tadilah, sehingga dia tidak taat kepada Allah disebabkan perniagaan itu, disebabkan harta tersebut. Hatta zurtumul maqabir, sehingga dia masuk dalam kubur. Setengah ulama tafsir dia kata sehingga dia cari dunia ni, hingga dia lalai daripada taat kepada Allah, dan dia berbangga dengan anak, dengan harta ni, sehingga dia menziarahi kubur. Apa makna sehingga dia menziarahi kubur? Dalam keadaan dia berbangga dengan orang mati. Dia kata, kubur hak nu anak bocik ni, pegawai kerajaan tu hak kamu tengok tu. Hak nu hak tu juru tera tu, gaji bukan sikit tu. Dia berbangga dengan anak dia tu. Hak ni cikgu hak kelas atas. Yang ni pensyarah. Dia duk bilang satu-satu dengan kelebihan. Sedangkan kata ulama, kullun afdha ila ma qaddama, setiap daripada mereka tu dia akan dapat apa yang mereka telah buat masa ke dunia. Hak kita buat ke dunia, kita akan tuai nanti di hari akhirat. Yang kita tanam di dunia ni, kita akan dapat di hari akhirat. Kalau tanam kebaikan, dapat kebaikan di hari akhirat. Kalau tanam kejahatan, maka dapat kejelikan dan kejahatan di hari akhirat. Macam yang kita sebut sebelum ini lah. Orang yang tanam biji mentimun, takkanlah pohonnya berbuah nangka, takkanlah buahnya keluar buah cempedak, buah durian, keluar mentimun. Sebab itu yang dia tanam, dia tuai yang itu. Maka orang yang buat kebaikan, dia akan tuai kebaikan. Orang yang dia buat kejahatan, dia akan tuai kejahatan di hari akhirat. Dan orang yang biasa buat baik, biasanya Allah matikan dia di atas kebaikan. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Orang yang biasa hidup di atas suatu perkara, biasanya Allah khatamkan nyawa dia atas perkara tersebut. Tuk siap. Orang yang datang, dia buka lampu masjid, dia bersihkan masjid, dia buka pintu masjid, buka aircon, bersihkan kawasan-kawasan yang ada dekat sini, buka mikrofon. Yang ni apa yang patut dia buat lah. Itulah hari ni buat gitu, esok buat gitu. Banyak keadaan tuan-tuan tengok dia mati di pintu buka masa nak buka masjid, ataupun pada masa dia nak hafal sejadah. Banyaknya dia mati dalam keadaan tersebut. Kenapa? Kerana kata ulama, orang yang biasa buat sesuatu tu biasanya mati atas perkara tersebut. Orang yang baca Quran, tidakkah kamu tengok qari, hidup dia memang Quran dia, Allah muliakan dia, tengah-tengah baca Quran dia mati. Orang yang sibukkan diri dia dengan salat, pernah tengok dah Allah ambil dia, yakni Allah Ta'ala matikan dia, hal keadaan dia sujud kepada Allah. Orang yang sibukkan diri dia dengan biji tasbih, duduk celah dinding tu, mula dia buat zikir. Banyak keadaan tuan-tuan jumpa dalam keadaan macam itu dia meninggal dunia. Sebaliknya, orang yang biasa minum arak,
Banyak keadaan dijumpai bila dia mati, botol arak atas dada dia. Orang yang biasa buat zina, banyak dijumpai mati di kelab, di atas dada-dada penzina. Hak penjeluk saku tu, pencuri, sama ada dilanggar oleh kereta dia lari kerana dia mencuri, atau dia mati, dia habiskan waktu dia dalam penjara. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang dia biasa hidup di atas perkara itu, biasanya dia mati atas perkara tersebut. Sebab itulah atas dunia yang sementara ni, kita kena biasakan dengan melakukan kebaikan. Kalau kita nak mati dalam situasi sekian-sekian, maka inilah perkara yang kena biasa kita buat. Saya ada guru tuan-tuan di Kelantan, guru pondok. Masa saya mengaji dulu dengan dia kitab, guru saya ni, dia mengajar kitab hingga semua kitab tu dia ingat. Jadi kadang-kadang kalau dia pergi warung mengetir lah, dia tak akan cakap kosong dengan orang, dia akan cakap sifat 20. Bila dia pergi jumpa siapa-siapa, dia suka mengajar, maka dia minta lah selalu dalam mengaji ni, kita masa tu anak muda lah, dia kata kalau boleh lah dia nak mati masa mengajar. Dan kalau dia sakit, bila dia sakit, pihak dia bila dia mengajar. Mana kalau dia sakit datang orang dia, maka dia akan jadi semangat dan dia mengajar. Allah muliakan dia mati dalam keadaan tersebut. Mati dia ketika dia mengajar. Ini yang disebut oleh ulama, man mata ala syai' man 'asha ala syai'in mata alaihi. Orang yang biasa hidup atas sesuatu perkara, maka biasanya dia mati atas perkara tersebut. Dan Nabi kata dalam hadis, yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi. Dan orang tu kalau dia mati, nanti dihidupkan kembali berdasarkan apa yang dia mati. Baik, mati atas apa dulu? Kalau mati di atas iman, maka dibangkitkan nanti dia di atas perkara tersebut. Kalau dia mati di atas kekufuran, maka dibangkitkan nanti dia di atas perkara tersebut. Katakan hidup dia 100 tahun di atas kekufuran, dia peluk Islam, setelah 10 minit mati, orang ni dia bangkit dalam keadaan beriman dan mulia. Orang ni pula hidup dia di atas Islam 100 tahun, tak sampai 5 minit dia murtad, dan setelah itu dia mati, maka dibangkitkan sebagai orang kafir, dan kehidupan dan pengakhirannya jelek. Ibrah ni kata ulama, al-ibratu bil khawatim. Kayu ukur, piawaian, parameter di atas sesuatu perkara itu diukur berdasarkan pengakhiran. Subhanallah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tafsir yang kedua, hatta zurtumul maqabir, kata ulama, mereka ini, kamu melalaikan kamu dengan berbangga-bangga dengan banyaknya anak dan juga harta dan perniagaan, sehingga kamu mati dalam hal keadaan tersebut, dalam hal keadaan gila ke harta, gila ke apa tu, banyakkan anak, berbangga-bangga dengan banyaknya keturunan, maka bila mati kamu sampai ke kubur. Maka kata ulama, kubur ni dia jadi tempat persinggahan sebelum dia kembali ke rumahnya, sama ada syurga atau neraka. Jadi kubur ni, sebab tu Nabi kata, imma rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Sama ada dia jadi satu taman daripada taman syurga, atau kubur ni dia jadi satu lubang daripada lubang neraka. Wal'iyazubillah. Dalam hadis riwayat Muslim daripada Mutarrif, daripada ayahdanya, dia kata, saya datang kat Nabi SAW. Nabi masa itu baca alhaakumut takatsur. Lalu Nabi kata, masa tu ada manusia, dia kata, yakni di hari kiamat,
Mali, mali. Hartaku, hartaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa halaka ya ibn Adam min malika, wahai anak Adam, adakah memang kamu betul-betul mempunyai ada kepunyaan bagimu wahai manusia? Illa ma akalta wa afnaita. Sebenarnya kalau kamu teliti, apa yang kamu makan sebenarnya kamu telah binasakan dia. Kita makan berapa tahun dah? Semua hak kita makan itu telah binasa. Au labisna fa ablaita, dan atau apa yang kamu pakai dan kamu telah lusuhkan dia, telah rosakkan dia. Dan betapa banyak pakaian yang telah rosak daripada kita setelah kita pakai dan guna. Au tasaddaqta fa amdaita, ataupun apa yang kamu sedekahkan dan kamu telah kekalkan. Maknanya apa yang akan kekal dengan kamu di hari kiamat apa dia? Makanan. Makanan tak kekal. Pakaian tak kekal. Kereta tak kekal. Rumah tak kekal. Tanah tak kekal. Yang kekal sedekah, yang kamu bagi singgit-singgit kat masjid, yang kamu bantu orang ni, bantu adik-beradik. Sedekah ini yang akan kekal. Kalau sedekah ini dia akan kekal kepada kita sampai hari kiamat. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Anas kata, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyitu thalathatun fayarji'u ithnaini wa baqiya wahidun. Kata Nabi, bila mati seorang tu, ikut si mati ni 3 benda. Bila mati seseorang, akan ikut si mati ni 3 benda. Dua, yang pertama tu, dia akan kembali, dia tak akan bersama dengan si mati. Adapun yang ketiga ni kekal. Maka Nabi SAW kata apa? Bila matinya anak Adam, akan keluar bersama si mati ini 3 benda. Pertama, kedua dan ketiga. Pertama dengan kedua ni dia kembali, takkan bersama dengan si mati. Yang ketiga kekal dengan si mati. Baik, apa 3 benda yang ikut si mati ni? Pertama, ahli keluarga, isteri dia, anak dia, cucu dia, kaum kerabat dia. Yang kedua, hartanya. Dan yang ketiga ialah amalannya. Maka kata ahli keluarga, sayang macam mana pun kepada si mati. Isteri sayang sangat-sangat kat suami. Suami sayang sangat-sangat kat isteri. Ayah sangat-sangat sayang kat anak. Begitu juga anak sayang sangat-sangat kat ayah dia, atau kepada ibu dia. Maka kalau si mati itu mati, sayang macam mana sekali pun, dia tidak akan kekal lama di kubur dia. Ada duduk setahun dekat situ, hak mati itu kan. Katakan ayah dia sayang, duduk setahun situ tu, dekat kubur ayah dia. Tak. Suami dia ada duduk setahun dekat situ? Tak ada ya? Seminggu pun tak. 3 hari pun tak. 1 hari penuh. 1 hari penuh pun tak. Mungkin dalam 3 jam. Tak gitu. Kalau lama lah. Lepas dikebumikan orang lain dah balik, mungkinlah dia duduk dalam sejam, setengah jam, ataupun bersama-sama orang lain dia pergi. Maka ahli keluarga, walau sayang sekalipun, dia akan tinggalkan si mati. Harta si mati, dengan dia mati dilucutkan pemilikannya. Allah lucutkan pemilikan. Maka hak abang long kata apa? Masa hantar ayah,
Dia kata tanah hak dekat tepi pantai tu hak balong. Cik dia kata tu. Hak atas bukit tu hak cik. Hak ngah yang tengah tu. Dia kata cincin ayah tu yang beli bahan tu. Itu hak ngah. Hatta cincin tu hak yang ada di tangan si mati. Yang tu pun bukan hak dia. Yang cincin dia beli dulu. Itu bukan hak dia juga. Yang ada pada dia apa dia tuan-tuan? Yang ada pada dia ialah kain kafan yang tak boleh letak duit pun. Ada tak kain kafan yang ada poket? Tak ada. Nah, kalau ada poket baju Melayu 1,000 tak sini, 1,000 tak situ, boleh letak 3,000 mungkin lah, atau lebih sikit. Tapi kain kafan tak ada. Kain kafan tak ada poket. Allahu Akbar, Allah. Salih, amalan salih yang ini kekal dengan dia. Maka ahli keluarga harta akan berpisah daripadanya. Yang akan kekal dengannya amalan dia. Sebab itulah amalan dia tu sama ada baik ataupun buruk. Maka di sini kubur dia yang dia akan ada di sini sama ada jadi satu taman daripada taman syurga, lalu dia dapat nikmat di dalam kubur, atau kubur dia jadi satu lubang daripada lubang neraka, maka disiksa dia di dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, hei manusia, tidaklah sebagaimana yang kamu berbangga-bangga dengan banyaknya anak dan juga dengan banyaknya harta, kamu pasti akan tahu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ini adalah amaran lain kedua. Allah bagi amaran kedua, tidak sekali-kali sebagaimana yang kamu bayangkan dengan banyaknya harta dan anak. Kamu nanti di hari akhirat akan tahu apa yang kamu buat di dunia. Ini ancaman daripada Allah Ta'ala. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dan tidak sekali-kali kamu akan tahu dengan ilmu yakin. Atas dunia ni ulama para anbiya dia cerita ada syurga, ada neraka, ada alat penimbang mizan yang akan timbang amalan kita, ada hisab, keluar balik hidup setelah mati, ada syafaat. Atas dunia dulu dia ingkar, orang kafir dia tak percaya. Bila dia mati, dia akan tengok dengan, dia akan tahu dengan pengetahuan yang yakin. Dia tengok sendiri neraka, dia tengok sendiri hisab. Masa ni mulalah dia nak beriman dengan Allah Ta'ala. Dia mula rasa nak beriman dengan Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang musyrikun mata mereka terbeliak di hari akhirat, minta nak kembali kepada dunia. Allah khabarkan ini mustahil. Allah khabarkan law ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalaulah kami kembalikan mereka ke dunia ini, maka mereka akan kembali macam dulu. Bila balik ke dunia, disalut roh dan dengan jasad, lupa balik. Kalau dulu kafir, balik ke dunia kali kedua kafir juga. Kalau andaikan kali ketiga, kafir juga. Kali keempat, kafir juga. Hidup sekali lah. Yang ini yang kamu buat di dunia ini, yang kamu ini yang kamu tuai nanti di hari akhirat. La tarawunnal jahim. Orang-orang kafir dia akan tengok dengan mata dia sendiri al-jahim. Al-jahim ni maknanya neraka. Neraka ni banyak nama. Al-hutamah, as-sa'ir, jahannam. Itu nama neraka. Sebab tu tak boleh kita kata kat orang jahannam kau. Itu bukan perkataan bagus tu. Jahannam ni nama bagi neraka. Adat bercakap huduh ni bukan percakapan Islam. Terutama saya biasa ceramah. Saya jarang masuk motivasi sekolah. Baru-baru ni tuan-tuan banyak terlibat. Anak-anak muda ni rupanya banyak. Kebanyakan sekolah budak-budak ni, dia mulut dia penuh dengan perkataan caci maki. Bila dia jumpa kawan dia kata apa?
mana mu gimana bengong babi nate. Jadi perkataan tu dia jadi macam satu package. Babi nate bengong bodoh. Itu perkataan dia panggil sibak. Termasuk juga jahannam. Apa tu? Jahannam. Maka ni perkataan dia panggil sibak. Sibak ni mana mencela. Hukum bercakap begini, hukum dia dosa besar. Hukum dosa besar. Dia jangan bagi anak-anak gitu cakap macam tu. Kerana Nabi SAW kata dalam hadis, sibabul muslim fusuq, mencaci orang Islam itu adalah kefasikan, yang ini dosa besar. Kata kat dia lembu, kambing, natang, hima, bodoh, khinzir. Ini kepada orang Muslim hukumnya haram sebut begitu. Kemudian, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian orang kafir, kamu akan tengok dengan mata yang yakin apa yang nabi-nabi dulu dan ulama-ulama dulu sebut, yang kamu anggap dulu masa di atas dunia batil, sekarang kamu akan tengok dengan mata keyakinan. Syurga betul-betul ada, neraka betul-betul ada, azab betul-betul ada, nikmat betul-betul ada. Subhanallah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW sebut dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an umrihi fima afnah. Tidak akan tergelincir kaki orang tu hingga dia dihumbar dalam neraka, sehingga ditanya 4 perkara. Kata Nabi SAW, wa an ilmihi fima fa'ala bih. Dia akan ditanya nanti dengan ilmu dulu masa atas dunia dulu, pernah mengaji dah ilmu fardu ain. 60 tahun Allah bagi hidup di dunia, pernah belajar dah ilmu fardu ain? Nak jawab apa nanti tuan-tuan? Kalaulah orang tu dia tak pernah belajar ilmu yang wajib ke atas dia belajar. Dan kalau dia belajar, dia akan tanya lagi, kamu dah buat dah apa yang kamu belajar? Kamu dah belajar tentang salat, kenapa tinggal salat? Kamu dah belajar tentang haji, bila kamu mampu dan syarat-syarat yang wajib dah ada, kenapa kamu tak buat haji? Kamu dah belajar tentang zakat, kenapa tak keluarkan zakat? Kamu dah belajar tentang puasa, kenapa tak laksanakan puasa di bulan Ramadan? Ini ditanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ditanya juga tentang hartanya, daripada mana kamu dapat harta ni? Sumber yang halal atau sumber yang haram? Dan pada apa kamu belanjakan? Kamu beli rumah ni dulu dengan harta riba ke dengan harta yang apa? Atau rumah ni kamu rampas daripada harta pusaka yang kamu zalimkan kepada adik kamu dulu? Ataupun tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ini tanah yang kamu ambil secara rampasan yang haram? Maka nak jawab lagu mana nanti di hari akhirat. Wa an jismihi fima ablah. Dan ditanya tentang jasad yang Allah berikan kepada kamu, apa yang kamu buat dengan jasad tersebut. Dan ayat yang terakhir, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti di hari akhirat kamu akan ditanya pada ketika itu tentang nikmat. Makanan yang Allah bagi kepada kamu dulu, minuman yang Allah bagi kepada kamu dulu, tilam yang kamu tidur di atasnya. Markab ni kenderaan. Kalau dulu unta, kuda, zaman sekarang ni kereta lah, dan seumpamanya. Dan juga rumah ni tuan-tuan akan ditanya nanti di hari akhirat. Hatta kata ulama, al-ma'ul barid, air minuman yang sejuk yang kita dapat minum tu, itu juga akan ditanya nanti apa kamu perbuat dengannya ketika kamu duduk di atas dunia dahulu. Orang kafir ditanya untuk dihina. Orang mukmin ditanya untuk diketahui adakah dia bersyukur dengan nikmat Allah atau dia tak bersyukur dengan nikmat Allah. Orang kafir ditanya, bukankah kamu dulu dapat minum air yang sejuk di dunia, dapat hirup udara di dunia ini, dapat tinggal di dunia? Tidakkah kami tak halau kamu kemari ke Pluto ke bulan ke?
boleh tinggal di dunia. Walaupun kamu kafir, boleh makan, boleh minum, boleh tinggal di dunia ini. Maka mereka akan jawab dalam keadaan mereka dihina. Adapun orang mukmin ditanya nikmat ini juga dan nikmat-nikmat yang lain, nikmat mata, nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat kaki, segala nikmat harta, nikmat kesihatan, adakah kamu buat dosa dengannya atau kamu buat taat dengannya? Mata yang kami bagi, kamu buat dosa dengannya ke kamu buat taat dengannya? Kaki yang kami bagi, kamu buat taat dengannya ke kamu buat dosa dengannya? Lidah yang kami berikan kepada kamu sehingga kamu boleh bercakap dengannya, kamu buat taat dengannya ataupun kamu buat dosa dengannya? Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, seseorang itu nanti dia akan ditanya tentang perkara-perkara ini. Dan tuan-tuan, orang yang bersyukur ialah orang yang dia tidak menggunakan apa-apa daripada nikmat pemberian Allah dalam melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya syukur yang wajib. Syukur yang wajib ni maknanya dia tidak menggunakan apa-apa nikmat untuk buat dosa. Adapun syukur yang sunat ialah dia sebut tentang nikmat Allah, alhamdulillah. Kalau dia tak sebut, tak ada dosa, tapi sebut itu sunat, dapat pahala. Jadi perkataan alhamdulillah yang kita sebut itu syukur yang sunat. Kalau orang itu dia buat syukur je, sehingga setiap nafas pun dia bersyukur, lalu dia kata alhamdulillah, hatta kalimah alhamdulillah yang dia sebut, dia pandang itu dengan pemberian Allah, dia ucap alhamdulillah, di atas nikmat boleh kata alhamdulillah. Orang ini dia sampai satu peringkat, dia panggil syakur, yakni orang yang Allah Ta'ala redha mereka, sehingga Allah angkat mereka ini jadi awliya Allah yang darajatnya namanya syakur, yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit di kalangan manusia yang sampai ke tahap syukur itu menjadi darah dan daging dia. Setiap saat dan waktu dan setiap nikmat dia hidup di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita mohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang bersyukur, dan kita dapat manfaat daripada apa yang kita pelajari daripada surah At-Takatsur pada hari ini. Sampai di sini aqulu qawli hadza, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.